Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulakan dengan selawat tafrijah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita sambung kuliah kitab Bahrul Mazi juzuk yang ketiga, muka surat 442, sambungan daripada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan solat sunat sebelum Jumaat. Iaitu dalam hadis yang dibawa ni adalah Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli ba'dal Jumaat, lepas Jumaat raka'ataini. Hadis berkaitan dengan Nabi SAW bahawa adalah semayang kemudian daripada semayang Jumaat itu 2 rakaat. Semayang Jumaat sunat 2 rakaat.
Itu yang apa? Yang tidak ada khilaf. Sini ada tabung ni. Minggu depan kuliah saya tak ada, cuti. Saya nak pergi ke Kuala Kangsar. Ada satu madrasah saya nak pergi, Madrasah Asy-Syarif. Ustaz Lutfi Al-Linggi. Jadi siapa-siapa nak tompang infak boleh. Tiada paksaan. Madrasah Asy-Syarif ni terletak di Kampung Kati. Jalan nak ke Gerik, kalau Gerik Lenggong apa kan. Nama kampung tu Kampung Kati. Dia dekat ada orang wakaf tanah tu. Dalam madrasah tu ada jeram. Atas sikit ada air terjun. Tempat, tapi orang wakaf tu kebun, macam kebun lah, tapi dia ada batu hidup sikit kan. Dia tak rata. Tapi adalah tempat ruang dia. Tapi memang menarik. Dia punya mudir tu kata, Ustaz, sebab saya kali kedua saya pergi ni. Kali pertama tu dia jamu. Bukanlah jam, dia tak ada ni, tapi orang kampung bagi kijang. Apa bukan kijang? Macam kancil apa ni? Pelanduk kan. Lepas tu dia kata, kalau kali kedua datang awal, kita ni sebab memang orang kampung ada bagi pelanduk kadang udang galah macam-macam kan. Jadi saya telefon baru ni, kami nak datang dalam 30 orang. Dia kata, InsyaAllah stok pelanduk ada 4 ekor dah, dia tu. Tapi kecil je pelanduk kan. Nanti grup taman kita buat kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Ni hadis berkaitan dengan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang dahulu daripada Jumaat 4 rakaat dan kemudiannya 4 rakaat. Sekarang ni yang kita baca yang lepas, yang menjadi khilaf sebab ada kata sembahyang sebelum Jumaat tu tak ada, sebab Nabi selepas Jumaat sembahyang selepas Jumaat kan. Cumanya dia punya khilaf tu sebabkan hadis. Disebabkan hadis tadi tu. Tapi jadi hadis mungkin tak bertahap sahih, tapi hasan ataupun dhaif ke kan. Tapi ada, cuma ulama yang ambil hadis sahih dia kata tak ada. Tapi ni hadis Nabi semayang sebelum Jumaat 4 rakaat, selepas Jumaat pun 4 rakaat. Dan ditaklikkan atasnya dengan katanya, dan padanya Muhammad bin Abdul Rahman As-Sahmi, dan dialah orang yang dhaif di sisi Bukhari. Maknanya kata dia bukannya hadis tu palsu ke apa, tak. Nama Muhammad bin Abdul Rahman As-Sahmi ni dia orang yang dhaif di sisi Bukhari dan lainnya, tapi busukan nama Muhammad ni menyebut dia oleh Fatah, tiada menegahkan dia oleh mengambil dalil dengan dia. Bukan kerana caci ketiadaan terang sebagai kata setengah mereka itu, bahkan bahawa cacian atas Muhammad itu ketiadaan muafakat atasnya. Maka bahawasanya Al-Bukhari mendhaifkan dia, dan tetapi imam hadis yang lain mempercayakan dia, maka boleh dikatakan bahawa seumpama Akramah yang mempercayakan dia oleh Bukhari dan diambilnya hujah dengan dia telah mendhaifkan dia oleh orang lain, dan seumpama Suaid bin Sa'id yang mengambil hujah dengan dia oleh Muslim, padahal sesungguhnya masyhur dibusukkan oleh namanya. Apa tak? Hadis ni, ini perbahasan ulama hadis kan, tentang perawi tu. Yang kata Nabi semayang sebelum 4 rakaat, selepas 4 rakaat. Tapi yang Imam Abu Ishaq Tirmizi bawa ni, hadis hasan sahih ni, berkaitan dengan semayang sunat selepas Jumaat. Selepas Jumaat 2 rakaat, yang tu tidak ada khilaf lah. Jadi maknanya kalau kita lepas semayang Jumaat, nak muakkad dia yang sangat dituntut ialah lepas semayang Jumaat tu semayanglah 2 rakaat sunat, jangan terus balik kan. Tapi kita kadang berebut-rebut nak balik masa tu. Yang kita selalu orang ni kadang-kadang datang sampai lewat pun nak semayang juga tu,
itu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat sebelum tu, tu dia jadi khilaf. Ada kata tak ada, ada kata ada. Yang bawa hadis kata ada ni, dia tu Muhammad bin Abdul Rahman As-Sahmi ni, itu pun Imam Bukhari yang mendaifkan dia. Ada ulama hadis yang lain kata boleh pakai dia punya hadis tu. Jadi itu jadi itu. Tapi yang Nabi semayang 2 rakaat selepas tu, itu semua orang tak ada petikai kan. Ada je ulama kata yang selepas tu memang itu muakkad. Pendeknya, hadis ini kita ada muafakat atas cacat rawinya, maka sah ambil hujah dengan dia di sisi mereka yang tidak memikir cela Muhammad bin Abdul Rahman As-Sami tersebut. Inilah ringkasan kalam Syekh Yusuf Al-Dajawi dan majalah An-Nur Islam yang menerbitkan dia oleh Masyaikh Al-Azhar Asy-Syarih di Mesir Al-Qahirah, dan di sana boleh murajaah bagi seorang yang hendak mengetahui bicara ini dengan puas hati. Ini kata pengarang kitab ni. Pengarang kitab Barul Mazi ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia memang duduk di Mesir. Jadi dalam kitab Nur Islam dia kata ada perbahasan bab ni lah. Dia kata kalau nak ni rujuk sana. Kata Ibn Al-Arabi dalam kitabnya bernama Al-Ahwazi fi Syarah Sahih At-Tirmizi, telah bersalah-salah ulama pada ini masalah serta sah segala hadisnya. Yang bersalah-salahan ulama ni bab apa? Bab semayang sunat sebelum Jumaat. Aku sukakan mereka yang semayang ia bahawa tiada semayang di dalam masjid, maka jika memperbuat mereka itu maka luas. Dan katanya pada satu waktu yang lain, tiada mengapa semayang dalam masjid itu. Di dalam Al-Bukhari hadis Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW bahawa ini adalah ia tiada semayang kemudian daripada Jumaat sehingga pulang ia, maka semayang ia 2 rakaat. Dan kata Syafi'i dan Ahmad disemayangkan 2 rakaat kemudian daripada Jumaat, dan kata Ibnu Mas'ud disemayangkan dahulu daripada Jumaat 4 rakaat. Kata Ibnu Al-Arabi, adapun sembahyangnya dahulu 4 rakaat maka ialah 4 yang dahulu daripada Zuhur. Dan adapun 4 rakaat kemudian daripadanya maka hadis Abi Hurairah yang sahih disebut dalam masalah 545 tadi. Dan fiqahnya di sisiku bahawa Nabi SAW adalah ia sembahyang di rumah 2 rakaat kerana sejahtera hatinya dan badannya daripada bala lintas hati dan sebagainya. Jadi sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunat di rumah. Itu Nabi SAW. Dan ada pun suruhan bagi mereka sembahyang kemudian daripada Jumaat dengan 4 rakaat, supaya tiada terlintas pada hati orang yang berakal bahawa jika sembahyang akan 2 rakaat yang menyempurnakan 2 rakaat yang terdahulu, maka jadilah ia zuhur. Dan ada pun sembahyang dahulu daripada Jumaat itu, maka bahawasanya ia harus. Dan telah menas oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um pada bab solat qabdal aidi wa ba'dahu, bab sembahyang hari raya dan selepasnya, akan menyuruhkan makmum sembahyang dahulu daripada Jumaat dan kemudian daripadanya dengan katanya. Sebab tu kalau kita baca lah, dia kadang-kadang sekarang ni banyak komentar-komentar daripada ustaz-ustaz hari ni kan, berkaitan dengan sembahyang sebelum Jumaat tu. Kata tak ada dalil, tak kuat lah apa semua. Jadi sini sebut Imam Syafi'i kata apa? Imam kata akan menyuruh makmum sembahyang. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i kata telah menas oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um pada bab sembahyang hari raya dan selepasnya, akan menyuruh makmum sembahyang dahulu daripada Jumaat dan kemudian daripadanya. Qala Syafi'i wa ammal ma'mumu fa muhalifu lil imam la anna na'murul ma'muma bin nafilati qabla al-jum'ati wa ba'daha wa na'murul imam an yabda'u bil khutbati summa bil jumu'ati la yatanaffalu wa nuhibbu lahu an yansarifu hatta takuna nafilatuhu fi baitihi. Telah berkata Syafi'i, dan adapun bermula makmum itu maka menyalahi ia bagi imam, kerana bahawasanya kami suruh akan makmum dengan mengerjakan sunat dahulu daripada Jumaat dan kemudian daripadanya, dan kami suruh akan imam bahawa memulai dengan khutbah Jumaat kemudian dengan sembahyang fardu Jumaat, tiada sembahyang sunat ia, dan kami sukakan baginya bahawa kembali ia hingga ada sembahyang sunat di rumahnya. Ni kalau imam ni kira azan dia terus khutbah, sebab
Berdasarkan Nabi macam tu lah. Sebab sewaktu zaman Nabi SAW, azan ni hanya sekali kan. Azan terus jalan. Semenjak zaman Sayyidina Uthman, azan tu buat Sayyidina Umar, azan tu buat 2 kali sebab orang dah makin ramai. Ada yang dah sibuk apa semua kan, tak sempat. Jadi kena azan awal, lepas tu azan lagi sekali. Jadi Imam Syafi'i kata makmum ni dia menyalahi imam sikit, tak sama daripada imam lah. Bahawa kami suruh akan makmum dengan mengerjakan sunat dahulu daripada Jumaat, sunat dulu daripada sebelum Jumaat dan lepas Jumaat. Dan imam pula mula dia dengan khutbah, kemudian sembahyang fardu Jumaat tanpa sembahyang sunat, dan suka baginya bahawa kembali ia hingga sembahyang sunat di rumah. Lepas tu imam balik sembahyang dekat rumah. Itu penjelasan daripada Imam Syafi'i. Jadi ikutlah kan. Imam Syafi'i dia boleh meletakkan, sebab dia mujtahid mutlak dalam bab hukum. Daripada hadis tu dia pula memfatwakan macam ni. Jadi kita ikut. Jadi kita tak bolehlah kata tak ada, kalau dalam hadis tu lemah apa semua, lemah tak lemah apa semua, itu kau punya, itu ulama hadis punya perbahasan, itu dia punya pasal. Yang kita tahu keluar hukum dia, Imam Syafi'i kata macam ni, orang putih kata just follow. Sebab Imam Syafi'i dah apa kata, dah cari sumber-sumber air tu kan, atas bukit tu dah cari, contoh lah. Lepas tu dia ambil saluran apa semua, sampai kat kita tu buka je, guna je kan. Tak payahlah kita kata mana datang air ni, saya nak cari sendirilah, dia punya tu. Macam ni lah tadi dia bawa adik gerbak-germuk. Lepas tu Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i beri fatwa dia, aku suka makmum menyalahi imam, tak sama kan. Maknanya makmum datang sembahyang Jumaat, ba'diyah, qabliyah, itu ba'diyah. Kalau imam pula datang masjid, azan tu baca khutbah. Lepas tu sembahyang Jumaat kat rumah. Sembahyang sunat dekat rumah. Itu. Tapi kalau nak sembahyang kat masjid, sembahyang kat masjid tak ada masalah pun. Macam Nabi SAW sembahyang sunat kat rumah. Kalau kita kan, kita dalam hati kita sembahyang kat rumah lah sekarang lepas ba'diyah kan. Takut-takut kan hanyut kan. Bab ke-138, bab maja'a fi man adraka min jum'ati raka'atan. Bab yang telah datang daripada menyatakan orang yang mendapat 1 rakaat Jumaat. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min salati raka'atan faqad adraka shalah. Hasan sahih daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya barang siapa mendapat ia daripada sembahyang akan serakaat, maka sungguhnya mendapat ia akan sembahyang. Ini yang ada sahabat kita tanya kan, dapat 1 rakaat. Maka dapat 1 rakaat dikira dapat sembahyang Jumaat. Macam mana nak dapat 1 rakaat? Apabila kita dapat rukuk bersama dengan imam beserta dengan tomak ninah. Itu dapatlah 1 rakaat. Jadi kalau imam tu sembahyang Allahu Akbar, dia rukuk lama sikit. Lepas tu kita tengok dia rukuk, kita dah putus asa. Aduh. Kan? Ni kalau aku turun ni tak sempat ni. Jangan, entah imam tu dia dengar masa kita takbir, Allahu Akbar, dia tunggu. Jadi kita pun Allahu Akbar, rukuk. Dapat serta tumakninah, dapatlah rakaat. Sebab tu disebut dalam kitab-kitab fiqh ni, macam imam kan, dia boleh baca 3 kali. Dalam kitab Hidayatul Sibyan disebut imam boleh baca 3 kali, kemudian 5 kali, 7 kali, 9 kali. Maknanya kalau kita nak menunggu tang rukuk tu,
Jadi kalau orang jenis baca laju ni, ditunggulah kat rukuk. Dia rasa aku ni laju ni. Macam saya lah baca, laju ni aku ni. Jadi kadang-kadang dekat rukuk tu, saya tunggu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu untuk kita apa kata? Termasuk juga ta'awanu alil bir wa taqwa. Kita tolong menolong dalam kebaikan. Maknanya kita tolong tu, maknanya tolong nak bagi dia dapat rakaat. Tolong dia nak bagi dapat pahala berjemaah. Kita maknanya kita boleh tunggulah, boleh tunggu. Ketahuilah kiranya saudaraku, seorang yang mendapat rakaat daripada sembahyang Jumaat adalah mendapat akan Jumaat ataupun tidak, dapat ke tidak, dia kata. Seperti seorang yang kemudian yang datang kemudian tiba-tiba dapati orang sudah sembahyang, orang sudah sembahyang rakaat pertama dan simpang ataupun sempat dia dapat rakaat yang kedua serta semua orang yang hadir Jumaat. Datang tengok dah satu rakaat, lepas tu dia dapatlah satu rakaat dengan orang ramai tadi, maka adakah disempurnakan Jumaat itu dengan serakaat saja ataupun sempurnakan dengan 3 rakaat jadi dijadikan zuhur? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dalil disempurna dengan serakaat saja. Kata Tirmizi, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man adraka min salati raka'atan faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapat ia daripada sembahyang akan satu rakaat, maka sungguhnya dia mendapat akan sembahyang. Kata Abu Isa, hadis ini hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Umm. Masalah Jumaat makmum yang dapat serakaat, apa hukum? Kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 548 itu di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu berkata mereka, barang siapa mendapat ia akan satu rakaat daripada Jumaat dan saya menambah ia akan serakaat lagi. Dan barang siapa mendapat akan sekalian orang sudah duduk baca tahiyat. Tahiyat akhir. Maknanya semua dah semayang 2 rakaat dah. Kan kita datang tu tak dapat dah. 1 rakaat pun tak dapat. Nescaya jadilah Jumaat itu akan zuhur dengan tiada niat zuhur. Jangan kita niat kita tadi niat Jumaat. Ini kalau berlaku kita datang tu dah tahiyat akhir. Ini boleh berlaku mungkin kita musafir yang tak jatuh atas kita ni, musafir yang wajib sembahyang Jumaat juga, kan? Jadi kita kena cari masjid juga, kan? Lepas tu kita pun cari masjid dalam satu kampung, cari mana masjid ni, kan? Masuk ni salah, masuk ni masa dah berjalan. Masuk ni salah. Tengok orang pakai kopiah, kita follow. Pakai kopi rupanya mesin rumput pakai tu kan. Rupa India lama. Cari. Sampai tengok dah tahiyat akhir, kan? Lepas tu dia kata, nescaya jadilah Jumaat itu akan zuhur. Bila sebut zuhur 4 rakaat lah. Dengan tiada niat zuhur, hanya sembahyang 4 rakaat. Maknanya kalau kita tak niat zuhur pun, tapi tambah aja 3 rakaat, 4 rakaat terus. Dia salam kan, kita naik, kita sembahyang 4 rakaat. Dan dengan dia lah berkata Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ibn Syafi'i, Ahmad Ishaq dan Imam Malik pun demikian. Masalah rakaat makmum yang dikatakan dapat serakaat dengan sempurna. Kata Syafi'i dalam Al-Umm, dan barang siapa mendapat ia akan 1 rakaat daripada Jumaat dan saya menambah ia akan serakaat lagi serta memadai akan dia itu Jumaat, dapatlah Jumaat. Kalau tak dapat 1 rakaat pun, kalau 1 rakaat pun dia tak dapat, teruslah dia sembahyang dengan 4 rakaat tanpa niat zuhur. Niat dia tu niat Jumaat sebab dia mengikut imam, mengikut muafakat dengan niat imam. Imam yang kita ikut tu sembahyang Jumaat, kita pun niat sembahyang Jumaat. Tapi oleh kerana tak dapat 1 rakaat pun, maka terus tambah jadi 4 rakaat zuhur dengan tiada niat zuhur. Lepas tu kan tanya, nak kalau niat lah tapi disebut sini walaupun tanpa niat
Zuhur. Mana kita faham, sebab kita tak dapat duduk satu rakaat pun. Barang siapa mendapat ia akan satu rakaat daripada Jumaat ini, saya menambah ia akan satu rakaat lagi, serta memadai akan dia Jumaat itu, okeylah, cukup, memadalah akan Jumaat itu, walaupun ada kekurangan. Mungkin, apa kekurangan dia? Khutbah dia tak dapat dengar, kan? Tapi segi hukum sembahyang Jumaat dia tu, memada sah lah. Dan yang dikatakan makmum yang dapat satu rakaat serta imam itu, iaitu makmum yang mendapat ia akan rukuk serta imam. Paling tidak pun dapat rukuk serta imam. Yakni rukuk ia padahal imam dalam rukuknya dan belum mengangkat kepala lagi. Kalau selisih tak dapat dah. Kalau dia selisih tak dapat. Padahal imam dalam rukuknya dan belum mengangkat kepala lagi kemudian daripada sujud bersama. Maka jika seorang itu takbiratul ihram pada masa imam rukuk, tiba-tiba dia turun rukuk, maka imam bangkit mengangkat kepala dalam turun, kemudian di dalam ia turun, kemudian jikalau diikutnya bersama sujud sekalipun tiada terbilang sembahyang mendapat satu rakaat. Mana selisih. Dia datang memang tengah rukuk, dia pun angkat Allahu Akbar. Lepas tu nanti dapat sujud bersama, tetap tak dapat rakaat. Maka sempurnalah, memadalah sembahyang itu dengan 4 rakaat zuhur. Jumaat yang disyak sujud serta imam, apa hukumnya? Kata Syafi'i dalam dan jika rukuk seorang serta imam akan 1 rakaat dan sujud ia akan 2 sujud, kemudian syak pada sembahyang keadaan sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sujud. Dan saya hendaklah dia sujud akan 1 sujud dan sembahyang tambah 3 rakaat lagi dengan hingga sempurna zuhur 4 rakaat, kerana tiada mendapat ia akan 1 rakaat Jumaat serta imam dengan sempurna melainkan dengan sujud 2 sujud. Kata Imam Syafi'i dalam jika dia rukuk rukuk seorang serta imam, maknanya rukuk seorang tu dengan imam akan 1 rakaat, rakaat kedua tadi dia rukuk, dan sujud ia akan 2 sujud. Lepas tu dia dia pun sujud sama-sama dengan imam. Kemudian syak pada keadaannya sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sujud. Aku ni tadi 1 sujud ke 2 sujud dengan imam ni tadi, dia syak dia lah. Kemudian syak pada keadaan sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sujud. Dan saya hendaklah dia sujud akan 1 sujud. Bila syak, dia merasa aku ni 2 sujud, 1 ke 2 dengan imam tadi. Imam tu jangan syak imam tu, kita syak diri kita. Lepas tu sujud akan 1 sujud. Dia kena sujud lah sebab dah syak. Dan sembahyang tambah 3 rakaat sempurna zuhur. Dia kena, kerana tiada mendapat akan 1 rakaat Jumaat serta imam dengan sempurna. Tak sempurna lah, walaupun dia dapat rukuk, tapi masa sujud tadi dia tak dapat sempurna dengan imam, melainkan dengan sujud 2 sujud. Dua sujud tu dia dapat dengan imam. Yang ni imam dah naik, aku ni dia sujud balik. Itu jarang berlaku lah. Tapi kalau berlaku macam tu lah cerita dia. Cumanya bila kita dapat 1 rakaat, maka kita dapat Jumaat. Bila kita dapat Jumaat, maka sunat kita membaca bacaan surah tu atau Fatihah dan surah tu dengan suara yang jahar. Dengan suara yang jahar, supaya membezakan sembahyang sunat ba'diyah dan sembahyang fardu Jumaat, dan supaya orang yang datang akhir kemudian dia nak sembahyang Jumaat, dia tahu siapa yang sedang sembahyang Jumaat. Maksudnya kalau satu orang tu bangun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita dalam keadaan tercari-cari, alamak dah habis sembahyang Jumaat ni, kan? Kita tengok ada satu orang sedang baca jahar, maka kita ikut dia. Kalau kita dapat 1 rakaat dengan dia, maka kita pun dapat Jumaat. Jadi kita pun bila tengok dia baca jahar tu, kita teruslah, saja aku sembahyang fardu Jumaat, dapat Jumaat. Sempurna tak sempurna tu jangan cakap lah. Sempurna dia sembahyang Jumaat ni datang awal lah apa semua kan. Tapi segi hukum Jumaat tu dapat ke tak dapat? Bab ke-139, bab maja'a fil qailati ba'dal Jum'ati. Bab yang telah datang daripada menyatakan tidur tengah hari Jumaat daripada Jumaat. Ini memang real.
An Sahlin bin Sa'din radhiyallahu anhu qala ma kunna nataghadda fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nuqilu illa ba'dal jumu'ati. Hasan sahih. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya tiada ada kami makan tengah hari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada tidur tengah hari melainkan kemudian daripada Jumaat. Sebab dia tak makan. Kita makan so ngantuk. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah adat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu tengah hari bersenang-senang diri mereka itu dengan kerjanya daripada kerjanya dan sebagainya. Maknanya relax. Dan dengan makan dan tidur sebelum waktu gelincir matahari melainkan hari Jumaat. Adat sahabat-sahabat ni maknanya bila tengah hari tu mereka ni waktu rehat lah. Itulah waktu makan apa semua kecuali hari Jumaat. Sebelum gelincir matahari tu, masa itulah dia orang nak tidur ke kailullah ke apa semua kan. Waktu rehat lah kira. Waktu rehat. Melainkan pada hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat itu beristirahat mereka itu kemudian daripada sembahyang Jumaat. Hari Jumaat dia orang sahabat-sahabat Nabi ni segi adatnya rehat selepas Jumaat. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Tirmizi katanya an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala ma kunna nataghadda fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nuqilu illa ba'dal jumu'ati. Diriwayatkan daripada Sahal bin Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu katanya tiada ada kami makan tengah hari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada kami tidur tengah hari sebagai adat kami pada hari-hari pada hari Jumaat melainkan kemudian daripada Jumaat kerana iktinab akan perkara yang bersangkut dengan Jumaat daripada mandinya dan pergi lekasnya dan lainnya. Kerana sangkut hari Jumaat ni mandi Jumaatnya, lepas tu nak pergi bersegera di masjidnya. Kata Abu Isa dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu dan katanya lagi bermula hadis Sahl bin Sa'ad ini ialah hadis hasan lagi sahih dan dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Jadi hari Jumaat tu dia tak adalah tidur, bukan tidur kat masjid ni. Tidur dekat rumah tu ada tengah hari nak menunggu tu dia sebab dia prepare nak pergi sembahyang Jumaat ni awal kan. Kita dah makan apa semua tu yang pergi masjid. Ya Allah hai. Dia punya mengantuk berapa ekornya iblis dekat mata pun tak tahu. Bab yang ke-140 bab majaa fi man na'asa yaumal jumu'ati annahu yatahawwalu min majlisi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan orang-orang yang mengantuk pada hari Jumaat bahawa sebenarnya berpaling dari tempat duduknya. Ni. Ngantuk. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisi. Hasan sahih daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila mengantuk seorang dari kamu pada hari Jumaat maka hendaklah berpaling daripada majlisnya, berpindahlah tempat. Ketahuilah kiranya saudaraku ini adalah kaedah. Ini satu kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mengantuk tukar tempat. Boleh tukar tempat ya tuan-tuan? Bukan Jumaat ni, sekarang pun boleh. Pindah. Sebab ini kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu juga kaedah yang Nabi ajar bagi orang yang nak marah kan. Apa Nabi ajar? Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Nak marah lagi. Kalau tengah berdiri, tukar tempat. Kan? Lepas tu kalau duduk pun hati tu nak marah lagi. Baring. Dogel lagi. Tenyih muka dekat lantai kata. Kemudian tak boleh lagi ambil air semayang. Sebab Nabi kata marah tu adalah syaitan. Syaitan ni dijadikan daripada api. Api ni dia kalah dengan air. Maka ambil wudu. Itu kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaedah nak hilang mengantuk pun ada diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kiranya saudaraku ini satu kaedah yang diajar oleh Nabi kita bagi umatnya supaya tiada hilang dan sia-sia kemaslahatan diri masing-masing dengan sebab ngantuk. Nanti banyak poin-poin yang kita tak dengar. Rugi dia kan. Iaitu apabila rasa mengantuk maka bolehlah berubah dari tempat duduk. Berubah. Demikian disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis telah dikeluarkan oleh Tirmizi katanya an Abi Umar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia iza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisi. Apabila mengantuk seorang daripada kamu pada hari Jumaat maka hendaklah berpaling bangun pergi berubah dari tempat duduk ke tempat lain.
Bangun pindah daripada satu tempat ke satu tempat lain. Bukan bangun balik. Kerana dengan sebab bangun berubah dan berjalan itu satu wasilah menghilangkan mengantuk. Itu cara dia. Boleh berjalan pun boleh. Kan? Jalan pusing masjid kan. Bila dia ngantuk tu, tengah-tengah Jumaat tu, orang pun mesti pelik kan. Mereka tak tahu ni kaedah. Boleh tak, jangan bangun. Jangan bercakap kan. Cuik je lah. Kerana dengan sebab bangun berubah berjalan, satu wasilah yang menghilangkan, satu cara yang menghilangkan mengantuk. Maka bila hilang mengantuk, tiadalah gendala apa-apa yang hendak diamalkan pada hari Jumaat daripada membaca, berzikir, berdoa, semayang dengan khutbah, lainnya daripada barang yang mendatangkan pahala. Dan tiada mendatangkan barang yang membatalkan ismayan dengan sebab mengantuk itu. Dan tiada mendatangkan barang yang membatalkan ismayan sebab mengantuk itu tak membatalkan ismayang. Kata Abu Usab mula hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Maknanya tak kira lah kita datang awal, kita boleh berselawat, boleh berzikir. Jadi masa tu ngantuk cari tempat lain. Apa saja daripada hari Jumaat tu, termasuklah masa mendengar khutbah. Masalah mengantuk pada hari Jumaat, kata Syafi'i, dan aku sukakan bagi seorang bila mengantuk ia dalam masjid pada hari Jumaat dan didapatinya satu tempat lain, maka tiada ia melangkah seorang padanya, baru berubah daripada tempat itu pergi ke tempat lain tadi, supaya berubah baginya dengan sebab berdiri itu, dan pula berubah dari tempat itu mengejutkan menjaga dari tidur. Dan jika duduk ia serta boleh menjagakan dirinya dan mengantuk dengan apa jalan difikirkan, maka tiadalah aku memakruhkan dia demikian itu. Dan tiada aku menyukakan berubah jika memikir ia akan boleh menegahkan mengantuk. Dan aku kirakan, ini kata Imam Syafi'i, mengantuk pada hari Jumaat. Kata Imam Syafi'i, dan aku sukakan bagi seseorang apabila mengantuk ia dalam masjid pada hari Jumaat dan didapatnya satu tempat lain, dan tiada ia melangkah seseorang daripadanya, bahawa berubah ia daripada tempat itu pergi ke tempat lain tadi supaya berubah baginya dengan sebab berdiri itu, dan pula berubah dari tempat itu mengejutkan dan menjagakan dari tidur. Dan jika duduk juga ia serta boleh menjaga dirinya dari ngantuk kalau dia tak berubah. Kan? Kata Imam Syafi'i, aku suka bagi seorang bila ngantuk dalam satu majlis Jumaat ni dan dia dapat satu tempat lain dan tiada ia melangkah. Dia nak berubah, tapi dia tak pergi melangkah. Lepas tu melangkah seseorang padanya, bahawa berubah daripada tempat pergi ke tempat lain tadi supaya berubah baginya dengan sebab berdiri tu. Bila dia pergi kan dia berdiri, dia mesti berubah hal tempat ataupun berubah tempat lah. Dan perlu pula berubah dari tempat itu mengejutkan dan menjagakan dari tidur. Dan jika duduk juga ia serta boleh menjagakan dirinya dari ngantuk dengan apa jalan yang difikirkannya, maka tiadalah aku makruhkan dia yang demikian itu. Dan tiada aku menyukakan berubah jika memikir ia akan boleh menegahkan ngantuknya. Macam mana dia kata ni? Dan aku kirakan sudah ia berubah pergi ke tempat lain, manakala tiada terlawannya mengantuk padahal ia di tempatnya, dan sangkanya tiada hilang ngantuk melainkan dengan berubah. Dan jika duduk tetap di tempatnya dengan mengantuk, nescaya aku makruhkan yang demikian itu baginya, dan tiada ulang semayang. Ini apabila tiada tidur ia dengan tersengit dan rebah yang merenggangkan papan punggungnya. Maknanya kalau kita dah tahu kita mengantuk kan, kita mengantuk, kita kata tak boleh, kita boleh maintain kat situ juga kan. Kita tak nak berubah tempat melainkan dengan berubah. Jika dia tetap di tempatnya dengan mengantuk, nescaya aku makruhkan. Tapi kalau kita kena berubah tempat tu pula, kena melangkah orang ke pula kan, minta kejut orang tu pula pergi tempat lain, itu Imam Syafi'i kata aku makruhkan kan. Tapi kalau kita boleh, kita kata tak berubah, kita kat situ tapi kita boleh pandailah kita cara bagi tak ngantuk balik, itu tak apa. Tapi kalau kita tahu kita masih kat situ tapi kita tak boleh, memang ngantuk, kena cari kat tempat, maka Imam Syafi'i kata
dia tidaklah memakruhkan. Jadi hukum-hukum tu tadi semua tu adalah berdasarkan fatwa Imam Syafi'i ya. Sebab tu dalam bab doa kunut, Imam Syafi'i bawa hadis yang kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ulama-ulama lain ulama hadis lain bawa yang Nabi tak berterusan sembahyang kunut sembahyang subuh tu dengan berterusan membaca sembahyang subuh berterusan membaca kunut, tetapi akhirnya Imam Syafi'i kata aku lebih sukakan bahawa subuh kunut dibaca pada sembahyang subuh berterusan. Maknanya walaupun orang hari ni kalau kita buka YouTube kan pembahasan kunut tak ni tak tapi Imam Syafi'i kata aku sukakan kunut tu dibaca berterusan kerana Imam Syafi'i, pada pandangan Imam Syafi'i, kalau semua mazhab tak baca kunut, akhirnya kunut yang Nabi baca pun nanti kita pun tak ambil pot. Tahu doa kunut tahu tak? Tak tahu. Kan? Tanya mazhab ni memang dia tak baca kunut, dia pun bila tak baca kunut apa kita nak hafal? Kan? Ini tak, dan Imam Syafi'i pun tak baca. Kan? Maka akhirnya kunut tu pun ditinggalkan. Jadi Imam Syafi'i kata aku sukakan bagi seseorang tu macam ni. Itu maknanya Imam Syafi'i punya fatwa. Dan apa kata ulama Imam Syafi'i, fatwa-fatwa dia apa yang dikeluarkan tu dia bertanggungjawab di atas fatwanya. Maksudnya kita ikut dia. Walaupun orang kata kunut tak sunat, Nabi tak baca berterusan apa semua, tapi bila kita ikut Imam Syafi'i maka dia bertanggungjawab di atas fatwanya. Selesai masalah. Bab yang telah datang pada menyatakan musafir pada hari Jumaat. Musafir pada hari Jumaat. Ini kita musafir pada hari Jumaat. Minggu depan lah kot. Minggu lagi satu. Orang yang nak pergi berjalan pada hari Jumaat dia kena rancang betul-betul. Takut-takut musafir itu sebenarnya wajib sembahyang Jumaat tapi dia tak sembahyang Jumaat. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Dia lah makruh. Dia yang berdosa ni kalau kita satu orang tu contoh buat semayang tadi kan, dia semayang kat gereja ni, hukum ni makruh. Sebab mungkin dalam keadaan dia tak tahu ke apa kan, itu hukum ni makruh. Lepas tu kita pula kalau dia kita kena tegur lah. Tapi semayang tu sah. Cuma yang berdosa kalau satu orang tu dia melakukan semayang dalam keadaan tidak sah. Contohnya macam dia semayang, baju dia terangkat ke berlubang ke apa kan, nampak tu kan. Ataupun dia semayang tu ada najis. Yang tu kita kena beritahu. Kalau kita tak beritahu dia, kita pula berdosa. Yang tu parah. Kadang kita nak, alamak orang ni semayang tak sah ni kan, kait baju dia tu naik sampai ke atas nampak aurat, tapi kita biarkan dia. Itu kita berdosa lah. Sebab kita biarkan dia. Tapi kalau tadi sambat semayang dia tu sah, cuma hukum makruh. Kalau tak tahu ni, tak tahu apa saja yang buat dalam keadaan tak tahu, tak jatuh lah hukum, tak tahu kan. Sah.
Yalah, sah tapi makruh. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.